Okay, next example 4. Saya tinggal juga sebagai exercise you. Okay, so now you punya ada dua kerja lah, example 2, example 4. Okay, so now we proceed with example 5. Okay, example 5. Yang ni complicated sikit, tapi jangan risaulah. Yang sebelah ni saya dah bagi, sebelah ni saya lukis sebab saya nak mudahkan awak. Okay, so kita tengok untuk example 5 ni dia pelik sikit sebab dia nak, okay, there is a charge negative 2 microcoulomb where the resultant electrostatic force produced by the charge is 0. By giving suitable reason, determine the position of the charge negative 2 microcoulomb from charge Q2. Okay, sekarang ni you ada dua charge Q1 and Q2. Tapi dia nak datangkan, okay, dia duduk pada along AB line. Jadi dekat sini dia nak suruh awak cari kat mana sepatutnya satu lagi charge tu duduk untuk dia hasilkan charge dia kosong. Maksudnya charge pada 2 mikrocoulomb ni kosong. Jadi kat sini kita ada 3 position yang kita boleh letak negatif 2 mikrocoulomb ni. Di position yang pertama, okay, seperti gambar rajah ni. Position yang kedua seperti gambar rajah yang kedua. And then position yang ketiga seperti gambar rajah yang di bawah lah. Ini 3 gambar rajah ni. Diagram 1, diagram 2. Diagram 2, okay, diagram 3. Okay, so sekarang ni kita kena tahu apa maksud charge is 0. Okay, saya pun buat position yang pertama, iaitu bila kita letak negatif 2 mikrocoulomb tu dekat position yang ni. Okay, saya letak kat sini lah. Okay, position di hujung ni. So saya pun cari dia punya direction direction ataupun relation antara charge yang 2 mikrocoulomb ni negatif 2 mikrocoulomb ni, negatif 2 mikrocoulomb, negatif 2 mikrocoulomb, and ni negatif 2 mikrocoulomb. Okay, so sekarang ni kita buat macam yang kita buat biasa tu. Okay, 1 dengan, maksudnya 2 mikrocoulomb ni atas charge lah. Okay, antara 1 dengan 2 mikrocoulomb ni unlike charge, so dia akan attract. So that's why dia macam arah ke sini lah, F13. Okay, so ni saya namakan charge ketiga lah. Okay, kita tulis. Okay, untuk yang ni dengan yang ni pula, okay, Q3 ni dengan Q2 dia adalah same charge ataupun kita panggil light charge. Jadi dia akan repel. So that's why arah F23 ni ke sana. Ni pun kena lukis lah, tapi kita tak guna, jadi saya tak lukis. Saya ambil yang ni lah. Okay, yang ini boleh tak produce charge is 0? Kemungkinan boleh. Kenapa boleh? Sebab kiri dan kanan arahnya berbeza. So bila arah berbeza, kemungkinan dapatkan charge tu kosong adalah tinggi. Okay, so kita tengok yang ni pun betul juga. Okay, boleh pilih yang ni lah. Okay, tapi kita kena ingat, kita kena try untuk semua position. Okay, position kedua bila saya letak dekat tengah-tengah ni, so dia akan jadi macam ni. Okay, bila kita uji dia okay, positif negatif dia akan attract. Betul? Okay, negatif dia akan repel. So bila kita tengok dekat yang ni, dia adalah dua-dua arah yang sama, iaitu F23 dengan F13 adalah arah ke kiri. So bila arah ke kiri dua-dua, dia takkan boleh produce net charge tu kosong. Sebab apa? Dua-dua ke kiri. Kalau kita kata ni 10 Newton, ni 5 Newton, bukan dah jadi 15. Tak mungkin lah boleh jadi kosong. So yang ini memang pangkah lah salah. Okay, how about this one? Bila position ni dekat B, dekat ujung ni lah kan. Okay, bila kat ujung ni kita test, kita uji dia boleh juga hasilkan kosong sebab kita dapat arah macam ni, satu kiri, satu kanan. So kemungkinan dia juga boleh hasilkan kosong. Tapi kita kena tengok, kita kena uji sebab dia ada apa? Dia ada nilai charge dekat sini. So kemungkinan yang mana satu nak terpilih tu bergantung kepada nilai charge di sini, iaitu magnitude charge tu 4 dengan 6. Okay, so mari kita tengok. Bila kita hasilkan net force kosong, okay, net force kosong maksudnya dekat sini summation Fx kosong, summation F kosong lah. Okay, tadi awak ada F mana? F23 dengan F13 kan? Okay, saya letak charge dekat sini, negative charge. F13 dengan F23, tak kisahlah terbalik ke apa ke, tak apa, sebab dia satu kiri satu kanan. Saya ambil lah mana-mana. Okay, bila hasilnya kosong, maksudnya F net kita sama dengan F13 akan tambah dengan F23 kan. Okay, tapi sebabkan dalam gambar rajah ni 23 ni positif, 13 ni negatif, betul? Letaklah negatif kat sini, nak bagi awak faham.
Okay, then dia kata F0 ni adalah kosong. Bila kita ganti kosong, negatif F13 tambah dengan F23, dia akan jadi sama. Sama means pindah pergi sebelah. So, F13 sama dengan F23. Okay, dapat? Dapat yang tu dia punya hint tu. Okay, so sekarang ni, kita ada syarat. Okay, syarat dia sebab kita ada charge dekat sini. So, kita kena tahu mana satu kita nak pilih. Gambar rajah 1 atau gambar rajah nombor 3. Sebab nombor 2 dah salah. Okay, so kita tengok apa dia punya tendency dia tu. Okay, kita gantikan K, Q1, Q3 equal to K, Q2, Q3. Okay, over R13 power of 2. Yang ni adalah R23 power of 2. Okay, sekarang ni kita boleh potong yang mana sama. Sorry. This one. Okay, tinggallah Q1 over R13 kuasa 2. Dan Q2 sama over R23 kuasa 2. Okay, so kat sini yang saya nak bagi tahu awak lah. Di mana consideration dia kita nak pilih yang mana. Okay, kita tengok nilai Q1 dengan Q2. Q1 dengan Q2, nilai siapa lagi besar? Q2 lagi besar daripada Q1 sebab Q2 adalah 6. Q1 adalah 4. Kita magnitude tau nilai dia. So Q apa? Q2 lebih besar daripada Q1. Bila Q2 lagi besar, Q1 lagi rendah. Kalau kita nak dapatkan nilai kedua-duanya sama, contohlah nak dapatkan yang sebelah sini. Contoh Q1 ni, maksudnya perkadaran lah kiri kanan kena sama. Jadi bila Q2 ni besar, dia kena bahagi dengan nombor besar baru dapat nilai yang elok lah. Okay, kalau Q1 ni kecil, maksudnya R3 kena kecil. Dia dah dari proportional lah, maksudnya macam tu. Okay. So maksudnya contohlah kalau saya kata Q1 nilainya, contohlah kalau kita kata nak kiri kanan ni 5 jawapan dia. Contoh kalau sini 20 kena bahagi berapa? 5. 20 kena bahagi 4. Betul? So kalau sini 10 kena bahagi berapa? Kena bahagi 2 baru dapat 5. Macam tu lah. Jadi nampak tak? Nombor besar kena bahagi dengan pembawah yang besar. And then nombor yang kecil kena bahagi pembawah yang kecil. That's why kat sini saya boleh tulis yang R23 kena lebih besar daripada R13. Okay, so kat sini lah hint dia yang ni. So macam mana kita nak cari R23 lagi besar daripada R13? Tengok diagram tadi. Okay, R23 kena lebih besar daripada R13. Kalau kita tengok ni, R23 dia lagi kecil daripada R13. Position dia tu. Kalau tengok R23 adalah jarak daripada 2/3 lah. Okay, 2/3 dia lagi pendek daripada 1/3. Jadi bukan consideration kita tadi. Consideration kita tadi adalah R23 lebih besar daripada R13. So inilah diagram yang betul. So inilah diagram betul. Jadi kita kena guna diagram ni untuk jawab soalan. Okay, boleh? Okay, so nak jawab soalan. Macam mana nak jawab soalan ni? Okay, so kita boleh ambil lah. Okay, kita boleh shortcut. Kita boleh ambil daripada yang ni. Ni yang ni. Okay, this one kita boleh ambil yang ni. Shortcut terus lah. Okay, tak ada masalah. Okay, ambil terus. Iaitu Q1. Tulis balik lah. Okay, Q1 over R13 power of 2 is equal to Q2 over R23 power of 2. Tapi tadi dia kata apa? Dia nak determine the position of the charge negative 2 microcoulomb from charge Q2. Okay, maksudnya from charge Q2. Inilah jarak yang dia nak. From charge Q2. So ini. Okay, from charge Q2. Yang kita ada, yang ini kita namakan sebagai X. Okay, yang bawah ni akan jadi X campur 4 cm. Means tukar dalam meter lah. 0.04. Okay, nampak tak? Faham tak saya cakap apa? Sebab dia nak jarak dia nak jarak apa Okay, dia nak jarak sebab saya rasa X ni senang. Yang ni lah kita gantikan dulu.
Okay, X ni dia nak jarak from charge Q2. Jadi nak jarak yang ni lah. Berapa nilai dia. Okay, so yang kita tahu yang ni kita ganti X dulu. Okay, yang ni dia akan jadi X yang ni tadi tambah dengan jarak yang ni 4 cm. So dia akan jadilah X tambah 0.04 bagi R2. And then R13 adalah nilainya X. Okay, ganti je dulu. Okay, masukkan nilai. Okay, Q1 nilainya 4 lah. 4 kali 10 negatif 6 bahagi dengan X kuasa 2 lah. Okay, tadi kan R13 kan X. Okay, yang ni Q2 adalah 6 kali 10 negatif 2 pula. Negatif 6 bahagi dengan R23 dia adalah X plus dengan 0.04 dan kuasakan 2. Okay, memang macam panjang sikit tapi senang je. Okay, saya pun pindah silang Saya pindah silang, maksudnya yang ni pergi sini, yang ni turun bawah. Okay, sebab saya nak satukan tapi saya nak letak X tu dekat atas. Jadi saya akan dapat macam ni. Okay, saya akan dapat macam ni lah. Saya tulis balik. Okay, X kuasa 2 perkan dengan X tambah 0.04 kuasa 2. Okay, X plus 0.04 power of 2. Jangan lupa, jangan tinggal pula. Okay, so dia akan jadi yang ni 4 kali 10 negatif 6 bahagi dengan 6 kali 10 negatif 6. Okay, so kita square root both sides sebab kita nak hilangkan kuasa 2. Okay, so finally kita akan dapatlah X over X plus 0.04 equal to 4. Okay, ni saya dah simplify lah. Kita kira terus 0.816. Okay, lepas kita kira X sama dengan 0.816 X tambah dengan 0.033. Okay, so X will be equal to 0.179 meter. Tapi jarak tadi dia nak R23 kan. So R23 sama dengan X campur dengan 0.04. Okay, so kita tambah sahaja 179 plus dengan 0.04. So we get 0.219 meter. So inilah jawapan dia. Okay.